Sebanyak 9,5 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan 400,000 ringgit kepada Persatuan Kebudayaan bagi melaksanakan kegiatan kebudayaan, kesenian dan bahasa dalam Belanjawan 2022 Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor berkata, usaha itu bagi memastikan kekayaan tradisi budaya dan kepelbagaian etnik yang merupakan ciri keunikan dan aset sektor pelancongan terus dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2022 di Dewan Hongkot Koisaan Persatuan Kebudayaan Karazan Dusun hari ini. Majlis itu disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dan turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Haji dalam pada itu berkata kerajaan negeri akan sentiasa berusaha memastikan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya dapat direalisasikan untuk dinikmati oleh semua rakyat Sabah. Beliau sebelum itu turut melahirkan rasa gembira kerana berpeluang turun padang dan berjumpa dengan rakyat dalam perayaan Pesta Keamatan selepas hanya dapat diadakan secara maya sebelum ini akibat penularan pandemik COVID-19. Sehubungan itu beliau berharap semua pesta keamatan yang bertemakan keamatan menjiwai alam semula jadi ini akan terus dimartabatkan sebagai mercu tanda kejayaan perpaduan persefahaman dan kegemilangan rakyat berbilang kaum di Sabah. Manakala penubuhan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang secara rasmi dilancarkan Sabtu lalu bertepatan dengan aspirasi rakyat negeri ini untuk melihat kesatuan dan sebuah kerajaan yang kukuh dalam memastikan pembangunan negeri dapat dipacu dengan lebih berkesan. Rata-rata rakyat yang ditemui menyuarakan sokongan padu terhadap pembentukan gabungan berkenaan dan berharap segala pelan tindakan yang dirancang dapat direalisasikan. Pekerja sektor swasta yang ditemui, Berry Motogil berkata sebarang tindakan dalam memastikan pembangunan di Sabah berterusan sememangnya disokong penuh. Namun katanya segala yang dijanjikan perlu ditunaikan sebaiknya kerana pembangunan yang dibawa selepas ini sudah pasti akan memberi manfaat kepada rakyat Sabah sendiri. Berry berkata penubuhan GRS adalah sejarah baru politik bagi Sabah, namun rakyat mengharapkan perjuangan demi rakyat Sabah ini benar-benar membawa hasil yang positif. Penjawat awam Cyril Supain ketika ditemui berkata Sabah memerlukan kepimpinan yang telus dan nekat untuk membawa pembangunan yang berterusan kepada negeri Sabah. Katanya sudah pasti menerusi gabungan seperti GRS akan mampu mengukuhkan lagi perjuangan membabitkan pelbagai komponen parti itu demi rakyat Sabah. Cyril berkata apa yang lebih penting parti yang ditubuhkan ini benar-benar menyelami, mendengar dan berusaha menyediakan apa sahaja keperluan rakyat. Katanya ia terutama keperluan asas seperti jalan raya yang lebih baik, bekalan air bersih, liputan internet telekomunikasi yang lebih meluas sama ada di kawasan bandar atau di luar bandar. Sementara itu Stephen Chong 27 tahun berkata GRS akan menjadi pemangkin kepada pembangunan di Sabah. Katanya ini kerana hanya parti tempatan yang benar-benar memahami segala keperluan dan pembangunan yang diperlukan rakyat. Sementara itu, kehadiran ramai rakyat bermula dari peringkat akar umbi hingga pemimpin tertinggi pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO Tenom menyerlahkan sokongan padu kepada parti itu. Ketua Bahagian UMNO Tenom Datuk Remy Unggi berkata, ia jelas dapat dilihat dengan kehadiran pelbagai kaum sekaligus memurnikan semangat keluarga Malaysia. Katanya kehadiran ribuan pengunjung itu juga jelas menunjukkan betapa rakyat tetap mahukan UMNO terus memimpin negeri ini. Remy yang juga Ketua Penerangan UMNO Sabah berkata, beliau selaku Ketua Pimpinan UMNO Tenom turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih terhadap sokongan diberikan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin serta seluruh pimpinan UMNO negeri. Katanya Bung Mokhtar adalah seorang pemimpin yang prihatin dan sentiasa mengambil berat setiap kawasan yang dilawatinya. Berita jenayah, Polis Tawau berjaya menumpaskan rangkaian sindiket pengedaran dadah dengan merampas lebih 7 kg syabu dalam operasi di dua lokasi berasingan di daerah Tawau pada 25 Mei lalu.
Dalam serbuan kira-kira jam 2.10 petang itu, seorang lelaki tempatan berusia 20 tahun turut ditahan dipercayai terbabit dalam kegiatan rangkaian sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmine Husin berkata, dua operasi itu dijalankan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Katanya serbuan pertama dijalankan di sebuah premis di Jalan Stephen Tan dan berjaya merampas 2 kotak bungkusan plastik teh Cina dengan tertera tulisan Guan Yin Wang yang disembunyikan dalam alat pembesar suara. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua bungkusan tersebut berisi bahan ketulan hablur jernih disyaki dadah jenis syabu. Suspek yang merupakan seorang penganggur terus dibawa ke IPD Tawau untuk soal siasat dan kemudiannya membawa kepada serbuan kedua. Jasmine berkata hasil siasatan berkenaan, pasukan operasi terus melakukan satu lagi serbuan di sebuah rumah kedai yang disewa oleh suspek di Batu 3 Jalan Apas pada jam 3.40 petang hari yang sama. Katanya dalam serbuan berkenaan, pasukan operasi berjaya merampas 5 bungkusan yang berisi bahan ketulan hablur jernih disyaki dadah jenis syabu. Anggaran berat 5 bungkusan itu adalah 5.156,92 gram. Keseluruhan 7 bungkusan yang dirampas berisi dadah syabu ini dianggarkan seberat 7.193,33 gram bernilai Rp258.948. Hasil siasatan lanjut mendapati semua bungkusan berisi dadah jenis syabu berkenaan dibawa masuk ke Sabah menggunakan perkhidmatan courier service untuk pasaran tempatan. Menurutnya, siasatan awal juga mendapati suspek terbabit adalah rangkaian kepada satu sindiket pengedaran dadah dan polis masih meneruskan siasatan untuk mengenal pasti sindiket-sindiket yang terbabit dalam kes ini. Seterusnya, seorang pemandu tersepit selepas kenderaan dipandunya bertembung dengan 2 lagi kenderaan dalam kejadian di Kampung 55-Wan Papar hari ini. Dalam kejadian jam 12.45 tengah hari itu, pemandu kereta Prodo Myvi terbabit. Bagaimanapun dapat diselamatkan selepas berjaya dikeluarkan pasukan bomba yang hadir membantu di lokasi kejadian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.59 tengah hari. Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, kemalangan melibatkan pertembungan 3 kenderaan iaitu jenis Nissan Navara, Proton Saga FLX dan Pro 2 Myvi. Terdapat 3 mangsa terlibat mengalami kecederaan. 2 mangsa keluar sendiri dari kenderaan dan dihantar ke hospital oleh pihak ambulans. Menurutnya, seorang lagi mangsa tersebut berjaya dikeluarkan oleh pasukan operasi bomba dan diberi rawatan awal oleh pasukan IMRS. Katanya mangsa seterusnya dihantar ke hospital menggunakan jentera IMRS bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif, katabian Tadau Tagazau, do keamatan.